sempena Majlis Peluncuran RPTM Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035 yang akan dilancarkan pada 20 Januari ini, kami akan menemu ramah apakah harapan, aspirasi dan juga pandangan mereka berkenaan RPTM. Ayo. Hai, sorry ganggu. Kami ada game. Boleh cabut dulu lah. Siapa dulu? Saya dulu. Apakah nilai yang paling penting untuk generasi masa hadapan? Oh, soalan. Iya, soalan. Soalan. Ya, boleh, kalau boleh jawab lah, Miss. Apakah nilai yang paling penting untuk generasi masa hadapan? Nilai empati lah. Sebab generasi sekarang ni kan orang bijak-bijak tapi mungkin kurang nilai empati sikit. Mungkin disebabkan gadget lah. Gadget saya rasa perlu kurangkan sikit lah gadget. Lebih banyak fokus pada gadget sampai nilai empati tu berkurang lah kalau saya. Okey, kalau Miss boleh cabut. Apakah kemahiran yang anda harap boleh anda kuasai sebelum tamat pengajian? Communication skill. Sebab nowadays kita tahu gadget ni kita sangat berharap kepada gadget. Apa-apa pun kita search AI gitu di GPT, tapi sebenarnya itu tidak membantu pun kita punya communication skill, soft skill semua. Macam contoh nanti one day kami sebagai bila kami mencari pekerjaan, kami perlu belajar itu lebih. So maybe itu adalah kemahiran yang saya ingin kuasai. Okey, sebelum tu masih jawab soalan kami. Tapi saya ada satu soalan bonus, boleh? Boleh. Okey, pada dunia zaman sekarang ni kita ada banyak source of income. Jika diberi pilihan, kamu hendak jadi apa? Job seekers atau job creator? Siapa mau jawab dulu? Saya. Okey. Kalau saya maybe job seeker. Sebab bukan kita tidak boleh jadi job creator, but then lepas graduate mesti mau cari pengalaman dulu. So maybe dari pengalaman itu kita belajar untuk buat job. Oh, jadi kamu berminat mau cari kerja dulu lah. Okey. Kalau kamu, Miss? Kalau saya bertentangan sikit dengan dia lah. Saya lebih prefer untuk jadi job creator, di mana menangkan kos saya sekarang ni dia tidak akta. Jadi pekerjaan tu sulit sikit untuk didapatkan. Jadi saya merancang untuk membuat pekerjaan untuk mereka-mereka daripada kos saya lah, supaya peluang pekerjaan tu makin luas untuk mereka. Sebab kesian untuk dorang terkapai-kapai untuk mencari pekerjaan di masa akan datang lah. Kursus saya ni social work, di mana akta untuk social work tu belum ada lagi di Malaysia. Jadi pekerjaan untuk social work tu dia kurang, dia macam mengelirukan. Jadi saya plan untuk buat pekerjaan di mana kami masuk ke komuniti sendiri, membantu komuniti dan mendapatkan pekerjaan untuk mereka yang dari bidang social worker ni lah. Terima kasih. Apakah nilai yang paling penting untuk generasi masa hadapan? Okey, baik. Nilai yang paling penting untuk generasi masa hadapan bagi saya adalah sikap hormat. Kenapa saya terapkan nilai hormat ini? Kerana jika kita ada sifat hormat kepada orang, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Kerana kalau kita tidak ada sifat hormat itu, umpama kita ini orang yang tidak tahu menghargai seseorang dan tidak tahu menghargai diri sendiri bagi saya. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, sikap hormat ini sangat penting, perlu diterapkan dan perlu ada pada setiap individu. Hormat itu agak kurang, apa yang saya nampak di media sosial. Ini pandangan pribadi saya, bukan pandangan daripada siapa-siapa. Jadi lebih menerapkan nilai hormat untuk menjadikan anda seseorang yang lebih dihormati. Oh, Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Doktor, boleh tunjukkan muka doktor? Sekejap. Okey. Sekejap. Ya, apa kabar? Oh, kabar baik, doktor. Maaf mengganggu, doktor. Boleh saya tanya, doktor? Kami ada soalan ni. Okey, boleh. Okey, untuk soalan kami mau tanya, apakah peranan UMS dalam membantu pelajar yang kurang berkemampuan, OKU, golongan pribumi?
Okey, soalan yang sukar tapi boleh dijawab. Sebagai full-fledged universiti awam di Sabah, Universiti Malaysia Sabah mempunyai akses kepada masyarakat di luar bandar di Sabah. Perlu kita ingat bahawa keluasan negeri Sabah itu sendiri hampir 74,000 km persegi. Jadi untuk membantu pelajar luar bandar, komuniti pribumi dan kelompok pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan ini, Universiti Malaysia Sabah perlu bersifat bergerak. Sebab itulah inisiatif Naib Chancellor UMS The Brand of Borneo dilancarkan. Kita mau melihat supaya UMS itu menjadi ejen perubahan minda masyarakat. Kita mau pelajar juga sebagai ejen penting dalam merealisasikan hasrat bahawa ilmu itu turut dibawa ke kawasan komuniti di luar bandar. Melalui perkongsian yang dilakukan sama ada oleh pensyarah dan pelajar ini, akhirnya ianya akan mendekatkan lagi keyakinan, kepercayaan pelajar di luar bandar Sabah ini, khususnya beri pentingnya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dan yang kedua adalah melalui penglibatan para pensyarah menerusi program-program berimpak seperti pendayaan komuniti, projek sulam. Projek-projek seperti ini sangat penting sebab ianya akan mendedahkan kepada masyarakat itu sendiri bahawa universiti itu juga memerlukan ilmu-ilmu baharu daripada komuniti, dan ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan komuniti di luar bandar khususnya. Dan secara tidak langsung juga para pelajar yang terlibat akan mengalami proses pembelajaran yang lebih inklusif dan eksklusif kerana mereka faham teori dan mereka membuat amalan teorinya. Dan yang ketiganya ialah kita mau menerapkan dalam kalangan pelajar universiti. Sebenarnya tujuan universiti itu bukan setakat melahirkan graduat, tapi universiti itu ingin melahirkan ejen perubahan masyarakat. So ini adalah 3 pendekatan yang UMS sebagai universiti awam full-fledged yang di Sabah dapat melakukannya secara sistematik dan juga pelaksanaan aktiviti yang sekarang ini giat dijalankan di bawah inisiatif UMS The Brand of Borneo.